Ini bab larangan daripada jual beli gharar. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada jual beli gharar dan jual beli jenis batu secara melempar batu. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka melarang daripada jual beli gharar. Syafi'i berkata, di antara bentuk jual beli gharar itu jual beli ikan, menjual ikan di dalam air, dan menjual hamba yang lari, menjual burung di udara dan sebagainya. Makna jual beli dengan melempar batu, iaitu penjual berkata kepada pembeli, apabila aku melontarkan kepada engkau dengan batu, maka jadilah jual beli di antara saya dan kamu. Ini menyerupai dengan bai'ul munabadzah. Ini jual beli melempar barang, dan ini salah satu daripada jual beli orang-orang jahiliyah. Ini bab berhubung dengan larangan daripada dua jual beli dalam satu jualan. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dua jual beli dalam satu jualan. Dalam bab ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu, sebahagian mereka telah mentafsirkan maksud dua jual beli ini, iaitu saya menjual kepada engkau pakaian ini secara tunai dengan 10 dirham, dan wabinasi'ah dengan bertangguh pula dengan harga 20 dirham, dan dia tidak membezakan kepadanya itu dengan salah satu daripada jualan. Jika dia berpisah, meninggalkannya itu dengan salah satu, yakni salah satu jualan, maka tidak mengapa. Apabila akad itu dilakukan atas salah satu daripadanya tadi. Kata Syafi'i, di antara maksud larangan Nabi SAW dua jual beli dalam satu jualan, itu orang itu berkata, saya menjual kepada engkau rumah saya ini bikadha, dengan harga sekian, dengan syarat engkau menjualkan kepada saya hamba engkau dengan harga sekian. Apabila jadi milik saya hamba engkau itu, maka jadi milik engkaulah rumah saya. Wa hadza tafarruqun an bai'in bighairi thamanin ma'lum. Dan ini perbezaan di antara jual beli dengan sesuatu harga yang an bai'in, jual beli tanpa harga yang maklum. Ini berbeza dengan jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Dan tidak diketahui dan salah seorang dari setiap daripada mereka berdua, yakni setiap daripada penjual dan pembeli itu tidak mengetahui yang manakah jual belinya itu berlaku. Mana jual beli itu berlaku atas bagaimana tidak diketahui. Safqah itu jual beli. Ini bab berhubung dengan larangan daripada menjual sesuatu yang tidak ada di sisi engkau. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Hakim bin Hizam, katanya saya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya berkata, seorang lelaki datang kepada saya bertanya kepada saya tentang al-bai'. Bai' di sini maknanya bagailah barang yang tidak ada pada saya,
bolehkah saya menjual untuknya itu, bolehkah saya membeli untuknya itu dari pasar, kemudian menjual pula kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh engkau jual sesuatu yang tidak ada pada engkau. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Hakim bin Hizam, katanya Rasulullah SAW melarang saya daripada saya menjual sesuatu yang saya tidak ada. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dalam bab ini ada diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr. Ishaq bin Mansur berkata, saya bertanya kepada Ahmad, apakah makna larangan daripada menjual, larangan daripada salaf, yakni memberi hutang dan menjual. Beliau menjawab, ayakuna yukriduhu qardan, iaitu dengan diberikan kepadanya itu pinjaman, kemudian menjual kepadanya itu dengan jualan yang ditambah, yakni harga. Dan berkemungkinan dia mendahulukan kepadanya itu pada sesuatu, yakni memberi hutang kepadanya sesuatu, pada sesuatu. Maka dia kata, kalau barang itu tidak ada pada engkau, maka itu adalah jualan yang engkau tanggung. Ishaq berkata, yakni Ibnu Rahawai, kama qala, yakni pendapat saya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Saya berkata kepada Ahmad tentang jualan sesuatu yang tidak dijamin, yang tidak ditanggung. Beliau menjawab, tidak boleh di sisi saya melainkan pada makanan, pada selama mana tidak diterima. Ishaq berkata, pendapat saya seperti yang dikatakannya itu pada setiap benda yang boleh disukat dan ditimbang. Ahmad berkata, bila seseorang itu berkata, saya menjual kepada engkau pakaian ini dan kepada saya, atas saya lah menjahit dan memotongnya, maka ini termasuk fahaza min nahwi, ini seperti dua syarat dalam satu jualan. Bila dia berkata, aku menjualnya kepada engkau dan saya mesti menjahitnya, maka tidak mengapa. Atau dia kata, saya menjualnya kepada engkau dan saya memotongnya, maka tidak mengapa. Itu hanya satu syarat sahaja. Ishaq berkata, kama qala, yakni pendapat saya seperti kata Imam Ahmad. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal salaf dan bai', dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh mengambil keuntungan atas barang yang belum diterima, atas barang yang tidak dijamin, yang tidak ditanggung kerugiannya itu, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada pada engkau. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Abu Isa berkata hadis Hakim bin Hizam adalah hadis hasan. Ada diriwayatkan daripada beliau lebih daripada satu jalan. Ayub As-Sakhtiyani, Abu Bishr Yusuf, Ayub As-Sakhtiyani dan Abu Bishr ada meriwayatkan daripada Yusuf bin Mahak daripada Hakim bin Hizam. Abu Isa berkata hadis ini telah diriwayatkan oleh Auf dan Hisham bin Hasan daripada Ibnu Sirin daripada Hakim bin Hizam daripada Nabi SAW, dan ini adalah hadis yang terputus sanadnya. Itu sebenarnya riwayat daripada Ibnu Sirin daripada Ayub As-Sakhtiyani daripada Hakim, daripada Yusuf bin Mahak daripada Hakim bin Hizam. Kemudian riwayat satu lagi, lebih kurang lagu tu juga. Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah SAW melarang saya daripada saya menjual sesuatu yang tidak ada pada saya. Abu Isa berkata, Waqi' telah meriwayatkan hadis ini daripada Yazid bin Ibrahim, daripada Ibnu Sirin, daripada Ayub, daripada Hakim bin Hizam, tanpa menyebut daripada Yusuf bin Mahak.
riwayat Abdul Samad itu lebih sahih. Yahya bin Abi Katsir juga meriwayatkan hadis ini daripada Ya'la bin Hakim, daripada Yusuf bin Mahak, daripada Abdullah bin Ismah, daripada Hakim bin Hizam, daripada Nabi SAW. Amalan berdasarkan kepada hadis ini, di sisi kebanyakan ahli ilmu, mereka melarang daripada seseorang itu menjual sesuatu yang tidak ada padanya. Bab pada malam ni berhubung dengan jual beli gharar. Jual beli gharar ni salah satu daripada beberapa kaedah jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, jual beli secara riba, secara nasi'ah, tukar barang sama jenis tetapi dengan bertangguh atau tidak ada tamathul. Itu seperti jual beli tamar yang kering dengan buah tamar yang baru masuk, yang belum dipetik lagi. Itu sama jenis, cuma sifat berbeza. Jadi tidak boleh itu. Sebab apa berlaku riba? Sebab tidak ada persamaan dan tidak diketahui. Tamar yang basah itu, yang ada di pokok itu, sebenarnya kalau disuka apakah menyamai dengan tamar yang sudah kering. Dan satu lagi bentuk jual beli yang dilarang adalah bai'ul gharar. Yang dimaksudkan dengan gharar ni, mana sesuatu yang tidak diketahui, mana tidak dipastikan. Mana dalam jual beli ni ada unsur ketidakpastian, tidak diketahui. Tidak tahu tu boleh jadi tidak tahu pada mabik tu sendiri, benda yang nak dijual. Lagu mana sifat dia, rupa dia. Boleh juga tidak diketahui itu pada saman dia, harga dia. Boleh juga dari segi tidak tahu tempat serahan, tempat penerimaan, dan juga tempoh. Mana kalau jual beli itu bertempoh, tidak diketahui bila tempoh serahan, tempoh diterima, maka itu termasuk di bawah jual beli riba, jual beli gharar. Yang ini berdasar, ini semua jual beli yang berasaskan kepada jahalah, tidak tahu. Tidak tahu. Yang ini tidak tahu barang yang dikehendaki itu seperti mana dia sangka. Jadi dalam jual beli gharar ni dia ada unsur tipu daya, ada unsur syok, tak pasti jadi ke tidak. Seperti jual beli anak dalam perut. Maknanya beli kambing ibu dengan anak. Maknanya kalau kambing betina sahaja harga 1,000, tapi hal ni oleh kerana dia buting, ada kandungnya, maka kita pelebih dengan harga 1,500. Itu jual beli yang gharar. Sebab apa? Sebab anak dalam kandungnya tu kita tidak pasti. Kita tidak pasti dia akan lahir atau tidak, bila akan lahir. Jadi itu jual beli atas sesuatu yang masih lagi diragui, tidak dapat dipastikan. Anak tu boleh hidup ke ataupun tidak. Itu termasuk di bawah jual beli gharar. Termasuk juga dalam jual beli gharar ini, mana barang itu tidak dapat diserah. Tidak dapat diserah pada waktu yang sepatutnya. Ataupun jual beli dalam bentuk risiko. Dalam bentuk yang ada risiko jadi ataupun tidak, seperti mana dalam bab yang ke-15 baru ni. Karahiyati bai'is samarah qabla an yabduwa salahuha. Jual beli buah yang ada atas pokok sebelum nampak nak masuk dia tu, nampak molek, nampak nak jadi. Mana baru butir kecil-kecil baru buah dia tu kita sudah nak jual dah. Itu jual beli dalam bentuk risiko. Jadi semua tu dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi juga larang daripada jual beli hasah, jual beli lepas anak batu. Kemudian di sini Imam Tirmizi buat mari tafsir
tafsir dia berkenaan dengan dua bentuk jual beli ni. Berkenaan dengan jual beli gharar itu, Imam Syafi'i menyebut beberapa surah, beberapa bentuk contoh jual beli gharar, iaitu jual beli ikan yang ada dalam air. Seorang tu ada kolam dah, dia jual ikan dia tu, dia tunjuk ikan tu, ikan tu saya jual kepada kamu harga 10 riyal seekor. Dah. Jadi ikan tu tidak dapat dipastikan apakah bila ditangkap tu betul-betul ikan tersebut seperti mana hak dia nampak kelih tu. Mana ikan hak dalam kolam ni. Jadi dia timbul tu, kita pun kata ikan tu saya jual kepada kamu dengan harga RM10. Jadi dia pun suruh pekerja dia dah gigi sauk dah. Kemungkinan ikan lain ia naik, ia dipolehi. Jadi bila ikan lain, boleh jadi ikan tu saiz dia kecil, boleh jadi tak boleh pun, tunggu 2 jam tak boleh juga ambil. Jadi itu jual beli ikan dalam air seperti dalam kolam. Tapi kalau dalam akuarium dah, kita pergi restoran, ikan duk berenang dalam akuarium ada 4 ekor, kita pun tunjuk tu dah, tunjuk tu gas selalu, tu tidak jual beli gharar sebab tahu dah tu. Jadi jual beli ikan ni dia kena akak naik ke darat lu, kalau dalam sakar pun lagu tu juga, akak timbang baru jual. Kalau jual hak dalam air itu ada gharar, tidak dapat dipastikan ada berapa. Boleh jadi lebih daripada yang dianggarkan, boleh jadi kurang. Kalau lebih rugi kepada peniaga, kalau kurang rugi kepada pembeli. Jadi bila hak ni rasa rugi, hak ni rasa dia tu untung, maka akan berlaku perbalahan. Jadi tujuan syariat mengharamkan jual beli gharar ini supaya mana pembeli tu dia tidak habis pitih dengan sia-sia. Oleh kerana jual beli ni akad muawadah, ada pertukaran. Jadi hak apa yang ditukar tu betul-betul hak kita nak, betul-betul hak kita jangka kita dapat. Kalau tidak kita akan rugi. Bila kita rasa rugi akan berlaku perbalahan. Jadi tujuan dilarang jual beli gharar ni untuk menyelamatkan daripada berlaku perbalahan di antara dua pihak ni. Kemudian jual beli hamba yang lari, tak tahu bila hamba tu balik. Biasanya hamba ni kalau dia lari tak balik dah. Ini contoh sampai dulu. Ataupun jual beli burung yang ada di udara, burung pati kita terlepas, kita pun jual. Dia kata tu burung saya jual kepada kamu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini termasuk jual beli yang kita tidak dapat serah. Adamu qudrah ala taslimihi. Tidak dapat kita nak serah kepada pembeli pada waktu pertukaran. Mana jual beli bai'il hasah ini, jual beli lepas batu. Jadi di sini orang panggil idhafat masdar kepada nau' dia. Kalau ngaji nahwu orang ni orang panggil idhafat masdar kepada nau' dia, jenis dia, sifat. Bukan idhafat masdar kepada maf'ul. Kalau idhafat masdar kepada maf'ul, makna jual beli anak batu. Jual beli anak batu tu tidak jadi masalah. Kita beli anak batu nak buh dalam akuarium ikan, tak ada masalah. Tu Nabi tak larang. Kita beli jual beli anak batu, kita nak buat rumah, nak buat apa seminggu apa, tu tak apa. Jadi di sini jual beli hasah ni bukan idhafat masdar yang dibaik itu kepada maf'ul dia, tidak. Mana jual beli ni idhafat masdar kepada nau' dia, mana jual beli dengan cara lepas batu. Maknanya bila pembeli kata bila saya lepas batu ni maka jadi jualan antara kita berdua. Jadi pada waktu tu pembeli tak ada arah lah.
Macam kata di hadapan pembeli tu, dia mari kedai tu ada 2-3 lah kain, letak sos. Jadi kamu nak tak bagi saya? Dia kata saya nak. Dia pun lempar batu. Kena hatulah dia kena beli. Jadi pada waktu tu pembeli tak tahu hak mana sebenarnya hak dia nak. Dia tak ada khiyar, tak ada pilihan. Dia terpaksa terima. Ini jual beli bentuk jual beli zaman jahiliah. Begitu juga kalau kata penjual tu dia letak di hadapan dia tu beberapa jenis barang. Lepas tu masing-masing tu ada harga dia. Hak ni harga 10 riyal, ini harga 20 riyal, 25 riyal, 30 riyal, 35 riyal. Jadi dia kata saya jual kepada kamu ni hak mana saya jual kepada kamu ni hak mana kamu lempar batu. Hak kamu lempar batu kena hak tu saya jual kepada kamu. Jadi itu pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia tak ada pilihan. Dia tidak boleh nak menyatakan kehendak dia hak mana sah. Jadi masing-masing tu dengan harga yang berbeza. Jadi bila anak batu tu kena pada salah satu, dia terpaksa kena beli. Ini pun termasuk jual beli gharar. Jadi bila kata ni jual beli gharar, maknanya bai'ul gharar. An bai'il gharar wa bai'il hasah, itu panggil ataf. Ataf khas 'ala al-'am. Yang ni di antara bentuk jual beli gharar adalah jual beli lempar anak batu. Mana Nabi sebut mula-mula jual beli gharar. Di antara contoh jual beli gharar, jual beli lempar anak batu. Hal ni macam juga jual beli munabazah. Iaitu seseorang tu lempar kepada seorang lelaki yang lain selai kain, hak tu lempar ke lain. Mana kata hak ni jual kain pelekak. Tak. Hak tu jual kain sarung perempuan. Dia pun lempar, hak ni pun lempar. Jadi jual beli. Jadi barang hak dia diterima tu, dia orang lapar pada dia tu, dia tak tahu barang jenis lagu mana, kain pelekak, warna gapo, cak barang dak. Dia pakai hak ni dia lempar kepada saing dia kain pelekak, dak. Saing dia pula lempar pada dia kain sarung perempuan. Jadi jual beli lagu tu. Tak tahu hak mana sok. Jenis tu lagu mana, barang mabit tu lagu mana, sifat dia. Koyak kau tidak, ada aib kau tidak diketahui. Jadi selalu jual beli itu jual beli gharar juga. Kemudian di bawah hadis ni Maulana Mubarak Furi dia petik pendapat Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, an-nahyu an bai'il gharar aslun azimun min usuli kitabil buyu'. Larangan daripada jual beli gharar ini merupakan prinsip yang besar. Antara prinsip yang besar dalam prinsip kitab buyu'. Dalam bab jual beli ni, dalam bab jual beli ni larangan daripada gharar ni lah. Merupakan prinsip yang asas. Yang mana masuk di bawahnya itu banyak masalah yang tidak terhitung banyaknya. Maknanya dalam bentuk jual beli zaman sekarang ni macam-macam bentuk gharar tu ada. Mana kita boleh tengoklah, boleh ukurlah. Seperti jual beli al-abik, jual beli hamba yang lari, jual beli barang yang tak ada, jual beli barang yang tidak diketahui. Mana wabai'ul majhul, jual beli barang yang tidak diketahui ni boleh jadi tak tahu langsung gapo nak beli. Sepuluh budak beli nikel lah, di papai tu, dia beli 100 riyal, tak tahu gapo ada dalam tu. Ada mainan ko, ada kertas saja ko, ataupun tidak diketahui majhulul qadar, majhulul jinsi, majhulul qadar termasuk juga. Wa ma la yaqdir ala taslimi, sesuatu yang tidak boleh nak diserah, tak boleh nak serah. Macam
Macam hamba tadilah, hamba yang lari macam burung di udara. Tak, kita nak igat burung ni bukannya senang. Sesuatu yang belum menjadi milik penjual, mana tak tahu lagi. Dia kata saya ada barang ni daripada Amerika, dah saya jual kepada kamu harga sekian-sekian. Barang tak siapa lagi dia jual dah. Jadi benda tak pasti, dia pun tak pasti bila benda tu siapa dah, lagu mana rupa dia, tiba-tiba dia jual dah. Jual beli ikan dalam air yang banyak, dalam air yang banyak. Mana Imam Nawawi dia qaid ke, mana dia hak ke, masuk air tu air lagu mana air banyak. Kalau air sikit, mana dalam akuarium tu dah ada 2 ekor ikan, tu tak ada masalah kita nak jual. Jual beli susu hak dalam labu, mana kita ayak pada tuai kambing, susu ni saya beli dah, dah. Untuk tahun ni saya bayar 500 kata. Jadi dia beli susu saja hak dalam tu. Tapi kalau dia beli hak siap dia buat dalam botol tu lain. Sebab kita tahu banyak mana susu hak dalam ambing tu dah. Kita tidak tahu banyak mana. Boleh jadi dia keluar susu, boleh jadi tak keluar susu. Tanya kemarah atau tanya kering ke. Boleh jadi tuai dia perah senyap-senyap dah. Jual beli anak dalam kandungan, jual beli sebahagian benda yang dilongguk secara mubaham. Tak tahu longguk tu banyak mana, macam-macam ada. Macam orang beli apa, baju bandar second hand dah, dia ingat dia beli tu seluar dah, rupa-rupanya neta. Mana benda tu tak tahu, dia pakai beli. Itu ghara berlaku. Jual beli pakaian dari mana-mana pakaian, mana tidak dipastikan. Jual beli kambing daripada beberapa kambing dan sebagainya. Semua jual beli ini adalah batil. Jual beli ini adalah batil kerana gharar. Ini adalah tipu daya tidak pasti tanpa ada hajat. Jadi Imam Nawawi kata tanpa ada hajat ni kadang-kadang setengah daripada gharar itu tidak pasti itu boleh ditangguh sebagai satu bentuk jual beli yang boleh diterima bila mana perlu. Mana setengah daripada barang ni ada gharar tapi dibenarkan juga untuk kita jual beli. Sebab apa? Sebab kita perlu. Setengah benda tu kita boleh berlaku jual beli juga atas benda tu, tetapi oleh kerana berhajat boleh. Macam contoh kita beli sewa lah, sebab sewa ni dia termasuk di bawah jual beli juga. Dia panggil bai'ul manafi', ijarah ni sama dengan bai'ul manafi'. Kita sewa rumah dah. Sewa rumah kata sebulan, kita sewa rumah 4 bulan. Kita sewa rumah 4 bulan, jadi sebulan tu 100, jadi kita bayar 400. Jadi ke 4 bulan ni bukan bererti 30 hari belaka. Boleh jadi hak ni 29, bulan depan 30, bulan depan pula 29, lepas tu 29 pula. Jadi kira-kira kita rugi 3 hari rugi. Kalau kata 100 hari dah, kita rugi. Jadi gharar lagu tu boleh ditanggung. Begitu juga kita guna tanda awal dah. Mandi RM1, mandi RM1, buang air 50 sen dah. Jadi 50 sen tu kalau kita nak kira dengan gapo, dengan kadar penggunaan air, tak boleh nak tentukan banyak mana kita guna 50 sen ni dah. Ada orang tu guna air banyak dah, dia sara saja 5 liter dah. Ada hak tak guna air pun pakai tinggal gitu, tapi dia bayar. Jadi itu tak tahu ni guna banyak mana, ni tak guna banyak mana. Jadi itu berdasar kepada urus lah kira-kiranya. Biasanya orang mandi setahun ni
Mana kita cah seria tu tak apa dah. Mana biasanya umur orang mandi banyak ni air. Mana tak ada seorang tu masuk sampai sejam kita kata. Tak. Paling lama pun 20 minit, 15 minit. Jadi itu dalam bentuk yang tidak pasti juga sebenarnya, tapi kita terpaksa perlu juga dibuat jual beli lagu tu, cah lagu tu sebab berhajat. Begitu juga macam kita kata buffet. Orang buka puasa ke, orang ilir ni buka puasa di hotel. Sepala RM60 dia bayar pada hotel RM60. Dia makan tu antara seorang ni dengan seorang yang lain tak serupa makan. Kuantiti dia tu mungkin hok ni makan banyak, hok ni makan sikit. Jadi kira-kira hok makan sikit ni rugi bagi dia. Untung kepada peniaga tu yang punya hotel. Kalau hok ni makan banyak, untung ke dia, rugi kepada hotel. Jadi dalam keadaan lagu ni dia pakai hak umum lah. Urus biasanya orang makan setara mana paling tinggi tak? Mana rugi tu rara tu tidak pasti tu dia kira tak apa. Sebab dia kira hak ni mungkin makan banyak, rugi sikit tak apa, ditampung hak ni pula. Hak ni makan hak ni makan banyak jadi dia rugi. Jadi rugi ni dapat ditampung dengan hak ni pula, seorang lagi makan sikit. Jadi dia imbal lagu tu lah. Itu di antara bentuk jual beli ghara juga. Tetapi diharuskan sebab hajat perlu. Kemudian hak jual beli baik hasah tadi, mana kira-kira jatuh anak batu tu lah dikira sebagai tanda jadi akad jual beli. Jadi tak munasabah lah. Jadi hak sepatutnya jual beli ni mana kita puas hati tengok bagi hak kita nak, bukan kata kita terpaksa beli, tidak. Adapun dalam bentuk jual beli, kita kata jual beli salam tempoh, bagi tak ada lagi kita bayar dah. Bagi tak ada lagi kita tepuh. Tak tahu lagu mana tu bentuk tu. Cuma sifat dia tu kita sudah tahu dah. Maknanya kata jual beli salam tu, akad tepuh tu dibenarkan sebab apa? Sebab Nabi sebut falyuslif fi kailin ma'lum, falyuslif fi kailin ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalin ma'lum. Mana boleh jual beli benda yang tak ada tu bila mana diketahui sukatan banyak mana, timbangan banyak mana, sifat dia lah, dan timur tu bila timur tu bila macam contoh kita tepuh karipak dah, karipak nak 100 butir, kita yang ada nak karipak, kita pun tahu dah ni, dia kata skala kita buat besar ni, lagu ni iti gapo, lagu ni tunjuk dah sampel, jadi kita pun bayar. Dia kata 3 hari kita nak hari Rabu pukul 8 pagi, jadi pukul 8 pagi tu kena ada siap. Jadi pada waktu dia akad tu, kata akad tu hari Ahad, bagi tu tak ada lagi tapi dia bayar dah. Jadi hak tu tak apa, itu berdasarkan kepada hajat. Tetapi hajat-hajat ni pun dia kena ada syarat dia juga. Mana benda tu hendaklah diketahui sifat qadar dia, dan ada waktu serah tu. Setengah tu pula dia kira tepat serah pun, tepat terima pun jadi syarat juga, kena ditentukan juga. Ini bab larangan daripada dua jual beli dalam satu jual beli. Ada beberapa tafsiran ni. Di sini Imam Tirmizi sebut dua tafsiran. Tafsiran yang pertama,
Waqad fassara ba'du ahli al-ilmi qalu bai'ataini fi bai'a ayakula abi'uka hadha thawb binaqdin bi 10 wa binasi'atin 20 bi 20. Mana bila orang tu kata barang yang sama ni saya jual kepada kamu dengan harga yang berbeza mengikut cara pembayaran. Mana kalau kamu bayar dengan tunai, saya beri harga RM10. Kalau kamu bayar dengan bertangguh, bayar kali, dah harga tu dia akan jadi 20. Ini tafsiran Imam Malik. Begitu juga Imam Nasa'i dalam Terjematul Bab Sunan dia. Dan ini salah satu juga tafsiran Imam Syafi'i, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, dan juga tafsiran Simak bin Harb, perawi hadis hadis ni juga yang ada yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Maknanya kata dia, saya jual pakaian ini kepada engkau kalau tunai 10 dirham, kalau bertangguh 20 dirham. Jadi dia tidak membezakan hak mana hak nak, tak ayat hak mana hak nak. Jadi tak ayat hak mana nak, tetapi kalau dia berpisah, fa iza faraqahu, bila tafarruq abdan, mana di antara penjual dan pembeli itu dia setuju dah atas salah satu daripada jual, dia pilih, maka itu tidak mengapa. Maknanya dia kata, saya tak apalah, biar bayar mahal pun, tapi saya tak boleh nak bayar cash. Jadi saya sanggup bayar mahal sebab tak cukup itu. Mana kalau dia tetapkan dah salah satu, sama ada dia nak beli secara tunai ataupun dia nak beli secara bertangguh, asalkan dia sebut mana satu sebelum berpisah daripada majlis itu, boleh, tidak mengapa. Atau saja pakai tak tahu hak mana sah. Yang ni penjual dia kira-kiranya hak ni bayar cash. Pembeli pula ingat kau penjual ni beri kepada dia harga tu harga bertangguh, tidak dapat dipastikan. Jadi bila tidak dapat dipastikan, maka akan berlaku perbalahan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, tafsiran Imam Syafi'i ini, iaitu saya menjual rumah ini kepada engkau dengan harga sekian, dengan syarat engkau menjual kepada saya hamba engkau. Jadi bila jadi hamba itu milik saya, maka jadilah rumah ini milik engkau. Jadi mengikut Imam Syafi'i, boleh buat syarat, tidak boleh syarat atas satu jualan untuk mendapatkan jualan beli yang lain. Mana salah seorang daripada yang berakad itu buat syarat kepada seorang lagi, akad yang lain pula. Macam contoh ni lah, kita kata saya akan jual kepada awak kereta saya ni dengan syarat awak jual motosikal awak. Yang ni tidak akan berlaku jual beli yang pertama tu, melainkan berlaku jual beli yang kedua. Jadi jual beli yang kedua tu dia terikat dengan jual beli yang pertama. Dan tidak semestinya akad yang kedua tu jual beli juga boleh jadi dalam bentuk ijarah, sewa. Mana saya tidak akan saya akan menjual, saya akan jual kereta saya ni kepada awak dengan syarat awak sewakan kepada saya rumah awak. Ini dua tafsiran.
Dua tafsir. Tafsir yang pertama ni sebenarnya apa? Tafsir yang pertama tu sebenarnya dia tidak kata ada dua jual beli dalam satu akad. Dia cuma satu jual beli saja. Cuma harga tu mubaham, tak pasti. Maknanya 10 dinar bila cash, 20 dinar bila bertangguh. Itu sebenarnya satu jual beli. Mana barang yang nak dijual tu benda yang sama, cuma harga tu tak pasti hak mana so. Lepas tu dari segi memanglah tak boleh lagu tu. Cuma tidak dikatakan ada dua jual beli, sebab situ satu jual beli saja. Saya jual kepada engkau baju ni, kalau tunai RM10. Kalau bayar hutang, bayar kali RM20. Jadi baju tu saya jual, cuma harga tu berbeza. Jadi di sini bukan dua jual beli dalam satu akad, tapi tetap satu akad saja. Cuma tak boleh jugalah. Sebab apa? Sebab tidak ditentukan hak mana. Pembeli tu dia tidak menentukan hak mana hak dia nak. Tetapi kalau kata dia beri khiyar, mana saya beri pilihan kepada awak untuk apa? Untuk buat keputusan lepas daripada 2 hari. Nak mana nak bayar tangguh ke, nak beli secara bertangguh ke, ataupun nak beli secara tunai. Lepas pada itulah lepas pada tu barulah dibuat keputusan nak beli yang mana. Itu tidak mengapa. Sebab apa? Sebab harga tu sudah pasti dah mana senok. Adapun tafsiran yang kedua tu memanglah ada 2 akad, tetapi sebenarnya tidak dilarang. Mana tak apa saya nak beli hak ni dengan syarat awak kena jual tu. Sebab itu panggil jual beli yang bersyarat. Jadi bersyarat ni atas kehendak masing-masing. Kalau dia setuju, dia boleh ikut syarat. Kalau dia tak setuju, tak payah ikut syarat. Jadi 2 tafsir hak tadi tu tidak berapa sesuai dengan hadis, tak masuk. Tak masuk. Hak lebih sesuainya tafsir yang ketiga. Tafsir yang ketiga tu apa? Hak ia dipanggil sebagai ini bai'un inah sebenarnya. Bai'un inah. Bai'un inah ni lagu mana? Mana seorang tu dia jual barang dia kepada pembeli dengan harga tangguh. Dengan harga tangguh, dengan satu harga secara bertangguh. Mana A jual rumah dia kepada B, kata harga RM100,000 secara bertangguh. Mana pembeli tu dia boleh bayar secara taksid, mana bayar ansuran mengikut bulan ni, RM100,000. Kemudian lepas pada akad tu dia beli semula dengan harga secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Dengan harga yang lebih rendah, maknanya mula-mula dia jual dengan harga RM100,000 tadi, lepas pada tu dia beli semula dengan harga yang lebih rendah. Kata dia beli dengan harga RM80,000, tetapi dia bayar cash. Maknanya dia tetap menerima panggil apa ni, installment tu, tiap-tiap bulan tu kawan ni bayar pada dia berapa tu tetap dia dapat. Cuma dia sudah
20,000 tu. Jadi itu sebenarnya jual beli inah. Jual beli inah ni riba. Tafsiran ni tafsiran mengikut Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Dalam fatwa dia pun ada, fatwa kubra Ibnu Taimiyah dalam Ilam Waqi'in dan juga dalam Tahdhibus Sunan, Syarah Mukhtasar Abi Daud oleh Ibnu Qayyim. Jadi dia kata ini hak lebih tepatnya hak Nabi larang dua akad. Dalam satu akad ni iaitu penjual jual barang dia secara tangguh kepada pembeli, kemudian dia beli pula secara tunai tetapi dengan harga yang lebih rendah. Jadi dia boleh hutang atas angin situ. Jadi kawan ni terpaksa jual lah. Dia terpaksa jual barang dia, tetapi dalam masa yang sama dia menanggung hutang. Dia tiap-tiap bulan dia bayar lagi. Bay'u inah dia panggil. Bay'u inah ni mengikut jumhur ulama tak boleh, tetapi dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Sebab apa? Sebab dia kira jual beli ni dia kira secara zahirnya sah. Sebab ada dua bentuk jual beli. Cuma jumhur kata tak boleh. Sebab apa? Sebab ini jalan kepada riba. Jalan kepada riba. Mana di sini mengikut mazhab Syafi'i dia kira niat kedua-dua orang yang buat akad tu tidak diambil kira. Dia kira zahir tu memang akad tu sempurna mengikut syarat-syarat biasa. Tapi jumhur kata tak boleh. Ini dia ada pihak yang buat akad ni dia ada niat untuk mendapatkan keuntungan. Dia tak saya rugi daripada jualan dia secara bertangguh. Tapi boleh katakan tempat kita, bank-bank kita ni dia pakai bank inah ni, tapi setengah hak luar tu dia tak pakai dah. Jadi hak ni sebenarnya helah ni, hiyal, mana helah juga untuk mengharuskan riba. Akad ni tidak dibenarkan oleh majoriti ulama. Sebab apa? Sebab ni jalan untuk mendapatkan riba sebenarnya. Jadi tujuan Nabi SAW larang daripada dua akad ni, antaranya untuk mengelak daripada berlaku riba, dan yang kedua untuk elak daripada orang buat akad secara hiyal, secara helah, cara nak melepah. Maknanya secara zahir nampak tidak terlibat dengan riba, tapi sebenarnya tengok dengan mendalam dia ada riba tu. Jadi penjual tu dia boleh mendapatkan 20,000 senyap-senyap tadi. Mana dia jual barang tu dengan harga 100,000. Tapi secara bertangguh. Kemudian dia beli semula. Dia beli semula dengan cash, tapi lebih rendah lagi. Dia tak say rugi daripada memberi pinjaman. Dan ini juga termasuk di bawah kullu aqdin jarra manfa'ah, fahuwa riba. Setiap akad yang memberi keuntungan kepada salah seorang pihak sahaja itu dikira sebagai riba. Kemudian hadis ni, kita tengok dari segi sanad dia tu, Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hasan sahih. Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hasan sahih. Tetapi mengikut orang-orang lain, ulama-ulama lain, mereka mengatakan bahawa hadis ni tidak apa kemah ni, tidak sampai tahap sahih. Paling tinggi dia hasan sahaja. Sebab apa? Sebab Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqas Al-Laythi itu ulama ada bicara ni, ada pertikaikan juga pada hafalan dia. Contoh di sini Hafiz Ibnu Hajar kata dalam Taqribut Tahdzib, saduq lahu awham. Saduq lahu awham, mana dia benar tapi ada banyak waham, ada berlaku waham pada dia. Jadi berlaku waham pada dia ni, banyak waham pada dia ni.
tidak sesuai untuk diangkat hadis itu kepada tahap sahih. Paling tinggi hasan lah. Sebab itulah Imam Bukhari tidak meriwayatkan dia tu secara usul, secara asah, tidak. Mana Imam Bukhari ambil juga riwayat dia ni dalam sahih dia, tetapi makrunan bi ghairi. Makrunan bi ghairi, mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah Al-Laythi ini makrunan bi ghairi, mana bukan dia sorang, mana sekali dengan perawi lain. Maknanya An Muhammad bin Amr dia ada sorang lagi, itu panggil makrunan bi ghairi. Kalau dia sorang saja, Imam Bukhari tidak ambil riwayat dia, melainkan ada mutabaah bagi dia. Dia hanya jadi perawi mutabi' bagi Imam Bukhari. Sebab apa? Sebab orang seperti dia ni, tafarruq dia tu tidak boleh ditahammul, tidak boleh ditanggung, tidak kuat tahammul dia, tafarruq dia tu. Bersendirian dia tu tidak seperti orang-orang lain. Begitu juga Imam Muslim hanya meriwayatkan dia ni dalam mutaba'at, bukan dalam riwayat usul, bukan riwayat awal-awal bab, tetapi riwayat hujung bab. Itu panggil maksud Imam Muslim meriwayatkan hadis dia ni fil mutaba'at. Walaupun kata ni ada dalam dia ni perawi Muslim, kita kena faham perawi Muslim ke perawi Bukhari ke, kita kena tengok cara Imam Bukhari, cara Imam Muslim riwayat. Kalau kita pakai macam kaedah hakim dah, mana ni perawi Bukhari, maka syarat Bukhari tak kena. Sebab yang dikatakan perawi Bukhari tu, syarat Bukhari tu, dia bukan hanya melihat kepada perawi itu sendiri, tetapi kena lihat cara periwayatan perawi tersebut. Jadi Bukhari meriwayatkan dia tu secara makrun bi ghairi, Muslim pula secara mutaba'at. Kemudian bab satu lagi tu tak ada tu, tu pun panjang ada. Walaupun dalam terjemah tu bab tu satu bahagian daripada hadis, tetapi sebenarnya hadis dia tu ada 3 bahagian pula, 3 jenis jual beli tu. Pak jual beli. Itu kenapa kaya kita sambung pada minggu akan datang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum.